bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini malam yang mulia, malam Jumaat, dan juga di dalam bulan yang mulia, bulan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, Rabiul Awal. Allah memberi rezeki kepada kita untuk menghadir satu majlis yang mulia, yang mana tak syak lagi, yang mana majlis ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai taman syurga, yang mana Nabi berpesan kepada sahabat, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Ketika mana kalau kamu berjalan di taman-taman syurga, singgah duduk, kata Nabi ke sana. Maka sahabat bertanya, "Apa dia taman syurga itu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah kata, "Hilaqul dzikr." Halaqah berzikir. Kata ulama dalam mentafsirkan makna halaqah ini, sebahagiannya mentafsir dengan makna iaitu mengaji kitab yang diceritakan padanya halal dan haram dan sebagainya lah. Majlis zikir-zikir seumpama termasuk majlis kita ni. Tak syak lagi malam ni kita mula tadi dengan baca kitab dulu, kemudian kita selawat kepada Nabi, kita berdoa dan sebagainya. InsyaAllah kita ini berada di taman syurga. Mudah-mudahan seperti mana Allah menjemput kita di dunia ini untuk menghadiri taman syurga, mudah-mudahan Allah menjemput kita juga di akhirat nanti untuk bersama di taman syurga. Amin, amin. Karena keagamaan tadi itu, dan seperti apa yang kita buat di dunia, kita akan dapat di akhirat. Tak semua orang Allah jemput. Jadi alhamdulillah kita syukur Allah bagi kita peluang untuk datang pada malam ini, untuk membuktikan kecintaan kita, untuk menyemarakkan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih saya ucapkan kepada Abang Azri dan semua Jai dan semua yang hadir, semua yang berqasidah, Allah semua datang bersama-sama kita buat maulid pada malam. Kita tak mau baca-baca serta pandangan. Cuma maulid ni satu perkara bid'ah. Seperti maulid ni bid'ah, tak mana Nabi tak buat. Tapi dia kata ulama bid'ah yang hasan. Dia bukan satu bid'ah yang mungkarah, bukannya bid'ah yang kalau siapa buat masuk neraka, yang mana disebut kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu dhalalah, semua dhalalah masuk neraka. Tak semua bid'ah itu adalah dhalalah. Ada beberapa bid'ah yang bukan dhalalah. Kerana apa? Maulid ini apa pengisian dia? Maulid ini pengisiannya yang kita baca-baca tadi itu apa? Sirah baginda sallallahu alaihi wasallam, cerita kelahiran Nabi, cerita sirah perjalanan hidup Nabi. Maka sirah tidak ada salahnya, cuma kita baca bahasa Arab. Sebab orang Arab yang buat, ada sebahagian di pondok-pondok tanah kita, tanah Melayu kita ni, ada yang dia buat dengan bahasa Melayu, baca macam tadi juga, tapi dia buat dalam bahasa Melayu. Pernah dengar Abdullah Patani? Dia buat maulid, dia baca hak Melayu. Sama, kita buat bahasa Arab, dia buat bahasa Melayu. Sama sirah, tidak ada salahnya. Pernah ada orang datang bertanya kepada seorang syekh, adakah maulid itu bid'ah? Maka seorang syekh ni, ulama ni pun kata kat dia, apa pendapat kamu tentang berselawat kepada Nabi? Baik ke tak baik? Dia kata baik syekh. Apa pendapat kamu tentang memuji Nabi, memuji Tuhan, as-sana? Adakah benda baik ke tak baik? Dia kata baik Tuhan. Adakah baik kalau kita baca sirah Nabi? Dia kata benda yang baik Tuhan. Adakah tak baik kalau kita baca doa, berdoa kepada Tuhan? Baik. Jadi semuanya baik yang ada di dalam maulid yang kita baca ni. Terkandung padanya selawat kepada Nabi, terkandung dalamnya doa, terkandung dalamnya puji-pujian kepada Nabi, terkandung di dalamnya sirah Nabi. Apa yang tak kena di dalam maulid? Abaikan perkataan-perkataan yang orang kata maulid bid'ah dan sebagainya. Baca sirah boleh tak? Sirah kan bid'ah. Mana ada zaman Nabi baca sirah Nabi? Ada Nabi baca sirah Nabi? Tak ada, itu pun bid'ah. Tapi orang dah buat semua, tak ada siapa pun. Ini kita dibuat dalam satu majlis yang khusus. Kadang-kadang ada orang kata tak perlu nak khususkan baca sirah. Pada bulan ini sirah boleh baca tiap-tiap hari. Kita tanya baliklah, hang baca sirah tiap-tiap hari lah. Tak ada siapa baca sirah tiap-tiap hari. Jadi tumpang ada orang bulan ni yang bulan kecintaan orang bagi, nak menzahirkan rasa cinta kepada Nabi, maka kita buat satu majlis maulid Nabi dipanggil. Dalamnya ada apa? Selawat. Dalamnya ada apa? Qasidah puji Nabi. Dalamnya ada apa? Jamu-jamu kenduri.
Tak ada benda yang satu yang mungkar. Tak ada benda di dalam ni yang disebut bid'ah. Orang yang tak suka tu ada sesuatu di dalam hati dia. Kenapa kita boleh sambut hari jadi kita, kita boleh sambut hari jadi anak kita, kita boleh sambut semua orang yang kita suka kita sambut. Tetapi kekasih yang agung, yang mana Tuhan sendiri kasih kepada Nabi, Tuhan sendiri menggelar Habibullah, kita tak boleh nak sambut. Siapa yang lebih patut kita agungkan dari diri kita ataupun baginda sallallahu alaihi wasallam? Nabi bukan orang yang biasa-biasa. Nabi tak seperti manusia biasa. Ada siapa yang kalau dia lahir kepalanya mendengak ke atas langit, baby baru melak tengok langit? Ada? Tak ada. Ada siapa yang bayinya baru lahir dan disujud ke muka bumi? Ada? Tak ada. Ada siapa yang dengan kelahiran dia terpadam api yang 1000 tahun tak pernah terpadam? 1000 tahun api majusi itu dinyalakan, tak pernah padam. Ada orang duk jaga, duk kubur kayu api 1000 tahun tak pernah terpadam. Dengan kelahiran Nabi terpadam. Ada siapa di sini yang beranak jadi lulu? Api dah buang ada padam. Ada? Dia beranak hospital, satu hospital take up lega. Ada? Tak ada. Itu menunjukkan apa? Istimewanya Nabi. Allah bezakan Nabi dengan orang lain. Ketika mana Nabi dewasa, Nabi ni manusia pilihan. Nabi ni di mana-mana awan memayungi dia. Sirah Nabi kalau nak diceritakan tak cukup sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 1 hari, 2 hari, setahun, 10 tahun, tak cukup. Kerana terlalu banyak rahsia yang ada di dalam sirah Nabi. Nabi ini kalau kita tengok sirahnya, malam ni malam Maulid kalau kita nak cerita banyak, tapi kita cerita sebahagian tentang sifat-sifat Nabi. Nabi di antara sifat yang kita berkat tahu apa Nabi ni. Nabi ni orang yang paling kacau. Kecantikan yang ada pada Nabi itu separuhnya kepada Nabi Yusuf AS. Kita pernah dengar satu kisah Nabi Yusuf yang mana ketika mana Nabi Zulaikha kan, Zulaikha ni nak kepada Nabi Yusuf sehingga dia buat satu benda yang tak elok, sampai kawan-kawan dia pakai dia membawang kutuk dia. Dia kata Zulaikha ni tak ada kerja lain dengan hamba sendiri pun dia mau. Zulaikha ni dia hangat hati. Dia kata hampa tak pernah tengok ni, hampa tak tahu. Maka dia jemput Nabi Yusuf AS di dalam satu majlis. Kawan-kawan dia duduk tengah potong-potong pun, Nabi Yusuf lalu terpotong tangan-tangan. Itu hanya separuh kecantikan yang Allah bagi kepada Nabi Yusuf. Kalau Nabi itu ada 100% kecantikan, 50-nya kepada Nabi Yusuf, kata ulama. Hak 50 lagi kepada semua makhluk. Hak mana hak sehingga hari ni hak kita tengok, itu hak baki dia saja. Satu-satunya ada kepada Nabi kita. Bahkan kata penyair di dalam sebagian tafsir pun menyebut, kalaulah bukan Nabi Yusuf yang lalu, kalaulah Nabi Muhammad yang lalu ketika itu, mereka tak potong jari, mereka robek jantung. Kerana kecantikan yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa di zaman Nabi tak ada orang kerat tangan? Kerana baginda ni dibagi dua kecantikan. Satunya nur, riak cahaya muka. Yang keduanya dipanggil haibatul jalaliyah, haibah yang ada di depan baginda. Kerana haibah ni mengatasi kehandsoman, kita kata kecantikan fizikal yang ada pada baginda tertutup dengan haibah yang ada pada baginda. Siapa yang tengok berasa takut gentar. Pernah dicerita seorang sahabat, dia pernah merotan anak hamba dia. Dia tak perasan Nabi dah kat belakang. Tiba-tiba kali dia tengok ada Nabi, terketak tangan, jatuh rotan tadi. Siapa yang tengok baginda semua akan tertutup kerana haibah. Haibah dengan Nabi. Sebab tu di zaman baginda tak ada siapa yang terpotong tangan. Sebab apa? Kecantikan Nabi tertutup dengan haibah yang Nabi yang diberikan kepada Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam. Muka Nabi ni muka dia bercahaya. Bukan cahaya lah lampu tu nak, tapi cahaya. Pernah diriwayatkan di dalam satu hadis yang mana Sayyidatina Aisyah pernah dengar kan, dia duduk masjid, lampu padam, jarum pun jatuh. Dia cari raba-raba tak jumpa, Nabi pun masuk. Dengan masuknya Nabi terang bilik tadi, Aisyah jumpa jarum, dia pernah. Itu wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada muka kita macam tu? Tak ada muka kita masuk tempat gelap dia terang, tak ada.
Malam-malam tu ada, tapi suara handphone tu yang pasang. Tak ada jenis muka tutup lampu pun terang. Tak ada. Kalau terang tu kan lain. Dia buka itu muka Nabi. Nabi tak ada bayang-bayang kerana Nabi itu sendiri adalah cahaya. Lalat tak pernah datang hinggap kepada Nabi. Lalat tak pernah datang, nyamuk tak pernah main. Sebab apa? Sebab badan Nabi ni tak pernah bau busuk. Nabi ni badan dia wangi. Disebut di dalam satu hadis bahawa ada sebahagian sahabiah ni, dia ambil peluh Nabi, juga isteri Nabi lah. Dia ambil peluh Nabi ketika mana Nabi tidur qailulah. Nabi tidur tengah hari tu, ada sahabiah yang ambil. Sebab apa? Sebab dia kata itulah wangian yang paling harum sekali yang pernah ada. Dia buat minyak atas menggunakan peluh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ludah Nabi tak pernah sampai di tanah. Dapat kat sahabat dulu sampai Nabi. Air wuduk Nabi tak pernah melintas di muka bumi ni. Sebab apa? Sahabat pakat sambut-sambut, semua nak ambil tabarrukan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hebat Nabi ni, bukan orang biasa. Itu sifat-sifat yang ada pada Nabi lah. Muka Nabi yang Nabi ni orangnya sederhana, bukan tinggi sangat, renjong lagu galau, tidak. Bukan pendek sangat, nampak ketok pun tidak. Dia orang yang sederhana. Tetapi kalau dia jalan dengan sahabat-sahabat yang lain, Nabilah yang paling tinggi. Nabilah yang paling tinggi. Walaupun orang lain yang jenis renjong tinggi, tapi bila berjalan dengan Nabi, orang akan nampak Nabi yang lebih tinggi. Itu haibah ataupun kita kata sifat yang Allah kurniakan kepada Nabi. Di antara mukjizat Nabi, sifat Nabi. Dan Nabi ini di antara akhlaknya lemah lembut. Nabi ni tak pernah marah. Akhlak yang paling patut kita contohi. Nabi sifatnya halim. Orang kalau buat apa-apa kat Nabi pun Nabi payah nak marah. Dalam surah kita dengar macam-macam. Nabi kalau pergi sembahyang, orang letak tengkok dia, cekik tengkok dia tengah sembahyang. Ketika mana nak balik, orang tahu semua dengan duri dan sebagainya. Ketika mana Nabi solat, orang tahu perut unta, tai unta atas badan Nabi. Tapi Nabi tak bagi ngamuk tendang, tak tahu. Kalau kita lagu mana, jadi WWE lah waktu tu. Tak payah tahu tai, ludah saja kena kain kita tendang lah. Tidak. Kita ni barat, sifat marah kita ada kuat di dalam hati. Kenapa kita dengar kisah baginda ni untuk apa? Kisah Nabi ni untuk apa? Untuk kita contoh ini, untuk semakin cinta kita kepada Nabi. Bila kita semakin kenal Nabi, maka kita akan semakin cinta kepada Nabi. Kita nak sebut satu kisah yang ada pada Nabi, kisah tentang halimnya Nabi. Ada seorang ulama Yahudi, orang alim Yahudi, namanya Zaid bin Sa'ad. Dia ni alim tentang kitab-kitab agama dulu. Dia baca dalam kitab Taurat, dia tengok semua sifat hak disebut tentang Nabi ada, dia nampak. Tapi ada lagi dua benda sifat yang kita jumpa lagi dalam Nabi, dia tak nampak lagi. Apa dia? Halim, lambat marah. Dan juga di antara sifat Nabi, Nabi ni bertambah halim, bertambah lembut kepada orang yang jahil, yang tak reti, tak tahu bodoh dengan Nabi, ataupun tak ada adab dengan Nabi. Nabi akan semakin lemah lembut apabila orang jahil. Maka dia pada suatu hari dia berjumpa dengan Nabi. Cerita dia dipendekkan bahawa Nabi berhutang dengan dia. Nabi berhutang dengan dia dengan satu hutang dinar. Kemudian Nabi kata pada hari sekian-sekian, beberapa hari lagi Nabi akan bayar. Maka dia pada satu hari itu dia saja nak test. Lagi 3 hari lagi sebelum sampai tempoh hutang dibayar, dia main. Dia tahu lambat lagi, tapi dia saja main awal. Dia masuk masjid ketika mana Nabi ada dengan sahabat. Dia mencurit dengan suara yang lantang. Dia kata, wahai Muhammad, tunaikan hakku. Mana hutang aku tak bayar lagi ni? Apa ni memang jenis keturunan lambat bayar hutang, keturunan Bani Hashim, keturunan yang memang lihat nak bayar hutang. Dia maki Nabi, dia maki keturunan Nabi di depan sahabat Nabi, di dalam masjid Nabi. Tapi Nabi tenang, Nabi tak marah. Dia marah sahabat memang tak boleh. Sebab apa? Cinta mereka dengan Nabi, tak boleh. Nabi ni sampai usik pun tak boleh.
Sebahagian sahabat kata, aku ni kalau Nabi kena luka sikit duri pun aku dah tak boleh duduk dah. Ini kan pula dimaki-maki macam tu. Sayyidina Umar marah. Dia kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku penggal kepala dia. Maka kata, apa kata Nabi? Nabi tahu tempoh bayar tu tak sampai lagi, tapi Nabi diam. Nabi tak kata. Nabi kata, wahai Umar, alangkah baiknya kalau hang kata dekat dia, cakap elok-elok, minta elok-elok, dan hamba kita aku tunaikanlah dengan seelok-eloknya. Bayarlah hutang. Habis orang kata lah, sama kita, kalau ada hutang, bayarlah hutang, bayarlah dengan elok. Kalau hang ada hutang, hang mintalah elok-elok. Alangkah eloknya kalau hang cakap macam tu. Itu kata Nabi. Nabi tak marah dia, tapi Nabi nasihat pula sahabat Sayyidina Umar. Kemudian kata Nabi, wahai Umar, hang pergi ambil duit, hang settlekan hutang, settle hutang dia ni, dan hang tambah lagi 20 dinar. Sebab apa? Sebab hang dah menakutkan dia tadi. Hang kata nak bunuh dia tadi. Kamu dah menakutkan dia, maka kamu tambah lagi 20 dinar. Itu akhlaknya Nabi. Bila pergi saja, Sayyidina Umar bawa dia bagi duit. Itu dia minta dia makan. Dia kata, kenal tak aku sama? Sayyidina Umar kata, sama. Aku si bin Ka'ab, masyhur orang alim dengan kitab agama Taurat. Maka dia kata, oh, orang alim Yahudi, kenapa buat macam tu tadi? Dia kata, tak, aku saja nak test je. Aku dah baca kitab Taurat, aku tengok semua sifat aku dah nampak ada pada Rasulullah. Tapi ada dua sifat ni, apa dia? Satu sifat yang sabar, satu lagi Nabi bertambah sabar kalau orang tu jahil. Nabi tahu hutang tak sampai lagi tentu mewah, tapi Nabi tak kata apa. Sebab apa? Nabi ni akhlak dia memang begitu. Kalau kawan tu jenis tak pandai, tak reti, lagi dia sabar. Jenis pok-pok berdui ni sentiasa keras dengan Nabi. Kalau nak panggil pun panggil dengan kasar. Tapi Nabi tak pernah marah. Sebab Nabi tak, mereka ni memang orang macam tu. Mereka ni IQ-nya rendah sikit, peradabannya, akhlaknya rendah sikit, maka Nabi tak marah. Itu akhlaknya Nabi. Dia kata, aku nak test hari je, aku nak test hari je. Maka ketahuilah Sayyidina Umar, aku akan masuk Islam dan duit ni hang sedekah semua. Aku tak mahu pun sedekah semua kepada fuqara. Dan dia pergi jumpa dengan Nabi, dan dia mengucapkan syahadah di depan Nabi. Kerana akhlak. Dakwah Nabi dengan akhlak. Jadi kita kena contoh. Majlis-majlis maulid ni untuk apa? Untuk memberi satu kesan di dalam hati kita. Bila kita dengar kisah ni, akan menambahkan cinta di dalam hati kita. Kita semakin sayang kepada Nabi. Bukti kita sayang, kita akan ikut sunnah-sunnah Nabi. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang perempuan, yang mana perempuan ni terkenal dengan kecintaan dia kepada Nabi. Zaman Rasulullah ada seorang perempuan di Madinah, dan dia sangat cintakan Nabi. Dia ada suami, tapi dia cintakan Rasulullah SAW. Cuma dia ni muka dia segam, dan dia sentiasa berniqab. Tak pernah orang nampak muka dia lagu mana. Jadi ada hawa jahat-jahat ni pergi nak tengok muka dia. Sampailah satu hari, ada seorang yang perangainya tak senonoh, dia sekat dia tengah jalan. Dia panggil, ya fulan, aku bersumpah demi kecintaanmu kepada baginda, kalau benar engkau cintakan kepada Nabi, buka niqab. Kalau benar cintamu kepada Nabi, buka niqab, buka furdah, aku nak tengok muka. Maka dia jadi ketua salah. Dia kata, hak mana satu pun nak buat. Dia memang wanita yang sangat kasih kepada Nabi. Akhirnya dia bingung, dia pun tak tahu nak buka ke tak buka, serba salah. Kalau tak buka, tandanya bohong, aku tak cinta Nabi. Dia fikir lagu tu. Maka akhirnya dia buka. Dia buka niqab dia. Lepas tu tengok muka dia, lepas tu berlari. Dia balik, dia cerita kat suami dia. Suami dia marah. Awak ada buat lagu ni. Suami dia ni terus cemburu. Sebab apa? Sebab orang-orang sangat cemburu dengan wanita. Hatta Islam pun menyuruh kita untuk cemburu dengan wanita. Di zaman dulu, di zaman imam-imam yang hebat-hebat dulu ni, orang alim soleh dulu ni, hatta bunyi pun dia pertama imam Abu Hanifah, kalau ada pelanggan perempuan yang duduk di atas kursi, kemudian dia bangkit, ada pelanggan lelaki pula nak dia nanti sat jangan duduk lagi, panas tu ada ni, bagi hitam dulu. Sebahagiannya marah kepada isteri sebab apa?
Dia ada tentang dia bawa, ada bunyi-bunyi di atas. Dia jalan bunyi perak-perak. Ini zaman sahabat ni, suami dia marah, cemburu, pasal faham dia buka, tunjuk muka orang. Dia kata nak buat macam mana? Kau tu kata kalau tak buka, itu aku bohong, aku tak cinta Nabi. Aku memang cintakan pada Nabi. Lepas tu suami dia marah, dia kata kalau betul hang cinta Nabi, hang masuk dalam tanur tu. Tanur takkan orang ada buat roti tanduri tu, kan? Apa kat roti buah api dalam apa tu? Tak apa? Tempayan yang bakar roti dalam dia ada. Kata kalau sungguh hang cinta Nabi, hang masuk dalam tu. Tengah tu ada api tu. Perempuan tu kata, nanti saat Nabi pakai baju lawa-lawa. Dia pun pakai baju lawa-lawa, pakai wangi, dia masuk dalam tu. Yang suami dia pun dengan marah, dia tinggal dia. Pergi jumpa baginda sallallahu alaihi wasallam dan ceritakan kepada Nabi kisah tadi. Maka Rasulullah kata apa? Kalau benar kecintaan dia kepada aku, api takkan menyentuh. Maka suami dia balik, buka tanur, tengok. Surah rambut pun tak bakar, baju pun tak bakar, benang apa pun tak bakar. Ini membuktikan kecintaan dia kepada Nabi. Maka diceritakan pula kepada Nabi. Maka kata Nabi apa? Begitulah kelakuan orang yang cintakan kepada aku, api takkan menyentuhnya selama-lamanya. Siapa yang cintakan kepada Nabi, api tak boleh sentuh dia selama-lamanya. Maksudnya apa? Takkan masuk neraka. Maka kita tanamkan rasa cinta kita. Apa bukti kita cinta kepada Nabi? Sahabat dulu, hartanya dia bagi semua kerana cinta kepada Nabi. Sanggup buang harta untuk Nabi. Sayyidina Abu Bakar dia sedekah semua untuk Nabi. Sanggup bergadai nyawa untuk Nabi. Sayyidina Ali yang waktu tu baru umur berapa tahun, sanggup berbaring di tempat Nabi yang dia tahu orang nak main bunuh Nabi. Semua sahabat sanggup gadai nyawa, gadai harta, gadai masa, gadai segala-galanya kerana kecintaan dia kepada Nabi. Tak boleh duduk walaupun kalau sehari tak jumpa dengan Rasulullah. Ada sebahagian sahabat tu tiap-tiap hari mesti dia nak pergi tengok muka Nabi. Tiap-tiap hari dia mesti jumpa Nabi. Sampai Nabi tanya dia pasal apa? Tengah-tengah hari pun kadang nak main nak jumpa Nabi. Sebab dia kata apa? Ya Rasulullah, engkau manusia yang mulia, aku ni manusia hina. Nanti di syurga aku takut aku dah tak boleh tengok hang sebab hang mulia. Jadi apa kata Nabi? Engkau akan bersama orang yang engkau cinta. Jadi kita mudah-mudahan kita tanamkan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat majlis ini, mudah-mudahan Allah tumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi. Amin. Mudah-mudahan Allah hiburkan kita bersama Nabi di syurga. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita dengan keberkatan Nabi. Allah jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang penuh dirahmati Allah. Dan juga perpisahan kita ini juga Allah rahmat. Dan juga Allah jadikan akhir kalam kita di dunia ini dengan mengucap la ilaha illallah. Allah kurniakan kita ini taubat sebelum kita mati. Allah kurniakan kita ini syahadah ketika mati. Allah kurniakan kita ini syurga setelah kita mati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam.